Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada malam ini kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala aidan: Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hormati seluruh masa masjid, tuan-tuan dan puan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan inayahnya pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul di masjid ini untuk solat berjemaah. Kemudian kita duduk dalam majlis tazkirah sementara nanti masuknya waktu Isyak. Mudah-mudahan amalan kita pada malam ini semuanya dinilai oleh Allah SWT sebagai amal soleh, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Baik, malam ini kita akan sambunglah bacaan kita. Tapi sebelum, kalau ikut tajuk kita pada malam ini, tidak boleh masuk ke rumah orang sebelum meminta izin. Surat 314. Tapi seperti mana yang saya janjikan 2 minggu lepas, tak ada kan, 2 minggu lepas. Minggu lepas saya pergi mana? Saya pergi ke Jasim. Ada urusan rawatan apa nama, orang tua. Tak sempat nak balik kan? Dan minggu depan balik kampung. Betul dia siap kan? Balik kampung. Lama tak balik ya? Saya hari Jumaat pergi ke Johor dulu, lepas tu patah balik. Isnin tu balik ke Kedah. Jauh. Jadi bila jauh tu cuti lama tu. Jadi kalau siapa-siapa nak pesan apa-apa boleh lah. Kuah rojak ke apa lagi, buah bala ke rojak Pak Ali ke kan, boleh lah. Jadi nak maklum minggu depan tu confirm tak ada lah. Kuliah tak ada kan, kuliah saya lah tak ada. Jadi balik tu hari Sabtu balik sini. Rasanya macam tak ada juga tu, so 2 minggu. Pada masa-masa saya balik tu saya nak cari kitab, kitab dekat Pustaka Darussalam. Pustaka Darussalam ni banyak kitab-kitab agama kan, yang tak tahulah kalau digunakan Pustaka Darussalam. Sebab kita ni pun dah nak habis lah, dah 3 kali ulang lah kan. Jadi kita baca kitab baru lah, kita baca kitab baru.
Ada beberapa kitab yang saya ada kat rumah tu, tapi saya pergi nak cari-cari yang bahasanya mudah-mudah ya, kan? Kalau susah pun susah juga kita baca yang mudah-mudah ya. Jadi insyaAllah minggu depan lah, minggu depan minggu cuti sekolah, awal cuti sekolah, awal cuti sekolah. Lama tak boleh kan, dah setahun 2 bulan lah, 1 bulan. Lama tak boleh tu, tak tahulah apa jadi rumah tu. Saya mak dah tak ada, ayah dah tak ada, balik rumah apa? Rumah orang tua lah. Tapi kak saya tu. Dia bila mak ayah dah tak ada ni, dia tak apa nak balik. Kalau ada tu mungkin dia lain kan, sibuk macam mana pun, PKP ke apa tu mesti ejah balik juga kan. Itulah kalau nak kirim apa boleh lah, boleh WhatsApp. Saya bagi nombor account. Saya bagi nombor account kan. Kalau setakat jeruk 1 paket tu okey lah kan. Kalau nak 1 dozen rojak Pak Ali, itu dia lain lah tu. InsyaAllah. Mari nak tengok Karabu, lama tak pergi Karabu kan. Kau ni ada nak kirim apa ni? Kisah lagu Pak Ali. Kisah lagu Pak Ali ya. Baik ya. Okey, insyaAllah malam ni kita akan sambung tajuk tu lah. Tapi sebelum tu, saya janji pada 2 minggu lepas, saya nak baca sikit hukum berkaitan dengan memberi salam. Hukum yang telah dinyatakan dalam majlis fatwa Jabat Mufti Wilayah Persekutuan. Ada beberapa hukum yang saya ingat mungkin kita boleh sama-sama lah, saya baca ni pun boleh bagi ilmu dan juga maklumat lah untuk kita sama-sama. Okey, pertama saya nak baca ni, hukum memberi salam dan menjawabnya kepada orang yang sedang makan. Bahasa dia panjang kan, tapi kita tak payah lah, kita baca biar kita tahu bahawa hukum ni ada ulama ada bagi pandangan. Kita boleh tak kita bagi salam? Dia kata sini, di dalam bentuk soalan yang dijawab oleh Mufti. Dia kata, ketika saya sedang makan dalam kedai, kawan saya datang bagi salam. Ketika itu makanan masih ada dalam mulut. Adakah wajib bagi saya menjawab salam? Dia kata. Ini berlaku kat kita kan? Kadang kita tengah makan, bukan kat kedai, kat rumah kenduri ke ataupun kat mana-mana, kita tengah makan, tengah duk munyah baiknya, tiba-tiba ada kawan bagi salam. Jadi masa itu wajib tak kita jawab salam? Mungkin tuan-tuan dah maklum, tapi mungkin juga adalah kalangan kita ni yang tak maklum tentang hukum ni. Baik, ucapan salam merupakan ucapan sejahtera dan selamat bertujuan untuk memberi penghormatan sesama saudara muslim. Kebiasaan lafaz yang digunakan seperti Assalamualaikum, salam sejahtera, dan ucapan selamat yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, saya baca maksudnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Surah An-Nisa ayat 86 kita dah baca sebelum ni lah, tentang dalil kita nak jawab salam ni. Jawab lebih baik itu adalah lebih afdal. Paling kurang pun bagi sama. Baik. Dalam mentafsirkan ayat di atas, Syekh As-Sa'di menyatakan di dalam kitabnya, ucapan salam merupakan lafaz yang diucapkan dan dijawab kepada seorang untuk memuliakan dan mendoakan kebaikannya. Baik, hukum menjawab dan memberi salam. Pada asalnya, hukum memberi salam adalah disunatkan. Ini merupakan pandangan mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Dan menjawab salam itu adalah diwajibkan. Dan sekira diberikan salam itu kepada sekumpulan manusia, maka hukumnya fardu kifayah ke atas mereka. Bagi ramai, seorang jawab dah cukup. Ya. Ini ada dikatakan kat sini, ada rujukannya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ada kitabnya. Selain itu, Imam Nawawi menyatakan dalam kitabnya, hukum memulakan salam itu adalah sunat muakkad.
Adapun hukum menjawab salam adalah fardu atau wajib secara ijma'. Sekiranya seseorang memberi salam kepada seorang yang lain, maka yang kedua itu wajib menjawabnya sebagai fardu ain. Manakala sekiranya diberi salam kepada sekelompok manusia, maka menjawabnya menjadi fardu kifayah. Ini menurut Imam Nawawi sama dengan yang disebutkan tadi lah. Baik, dalam keadaan seorang itu sibuk melakukan sesuatu perkara seperti membaca Al-Quran, berzikir, makan dan ketika dalam tandas, para fuqaha membahagikannya kepada beberapa keadaan. Orang bagi salah tu mungkin kita tengah baca Quran, ataupun kita sedang berzikir, kan, ataupun makan, ataupun dalam tandas. Bila keadaan ini ahli fiqh kan dia membahagikan hukum itu kan. Sekiranya seseorang itu sedang membaca Al-Quran dan terdapat seseorang memberi salam kepadanya, maka cukup sekadar menjawab salam dengan memberi isyarat kepadanya. Termasuk kalau kita tengah baca Quran, kita bagi, Assalamualaikum, Ji, dia tengah baca Quran, cukup angkat tangan dulu dah cukup. Jadi kita baca, kalau dia tu angkat tangan, tengok pula kata, semua aku bagi salam, tak jawab. Sebab kan dalam hukum memang disebut gitu, Kemudian dia menyambung semula dengan bacaan isti'athah dan melanjutkan bacaan Al-Quran. Angkat tangan, kan? Kemudian dah bacaan dia dah terganggu kan, maka dia sebelum dia nak baca ayat selepas tu, mulakan dengan isti'athah, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan sambung balik. Tapi kalau tak baca boleh tak? Boleh juga. Ini adabnya kita nak baca di tengah-tengah Al-Quran tu, kan, kita baca setengah muka, ke tengah tu kita tak ada bukan awal surah, tak ada bismillah kan. Jadi kita mulakan dengan ta'awuz, isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian lanjutkan baca Al-Quran. Tidak dibenarkan memberi salam kepada seorang yang tengah menjamu selera dan ada di dalam mulutnya masih terdapat makanan. Jadi kita nak beri salam, kita tengok kalau orang tu tengah makan, tak payah beri salam, kan? Kira tangan ke apa kan. Dan sekiranya terdapat seorang memberi salam, kalau tak beri salam dah tidak. Tapi dalam keadaan kita ni kadang-kadang bukan semua kita berarti, bukan semua kita faham kan. Ada juga kan yang dia tak faham kan, dia bagi salam juga, maka tidak wajib menjawabnya ketika itu. Tak wajib kan, maksudnya wajib. Bila kita tengah makan, duduk makan baik tu, orang bagi salam, maka tidak wajib. Namun sekiranya tidak terdapat halangan untuk menjawab, contoh dia makan apa makan yang benda kecil-kecil lah kan, dia boleh bercakap dulu kan. Maknanya kalau orang beri salam tu dia boleh jawab, maka dia boleh jawab. Tapi kalau dia tengah makan apa yang kita kata, dia susah lah nak bercakap kan, mungkin nasi ke tengah banyak dalam mulut kan, menyebabkan dia susah nak jawab, maka tidak wajib. Tapi kalau dia rasa dia boleh jawab salam tersebut, tidak mungkin sampai tercekik dan sebagainya, maka boleh. Maka dia wajib jawab. Memberi salam kepada seorang yang sedang menunaikan hajat dalam tandas dan seorang yang sedang tidur, maka hukumnya adalah makruh serta tidak wajib jawabnya. Kita tahu kawan kita duduk dalam tandas, kita tahu dah dia kan, Assalamualaikum Ji, contoh, tak boleh. Tidak. Baik, perihal masalah ini, Imam Nawawi dalam kitabnya menyatakan sekiranya seorang itu sedang membuang air, berjima atau seumpamanya, maka makruh memberi salam ke atasnya dan tidak perlu menjawabnya. Begitu juga seorang yang tidur ataupun dia mengantuk sini, ataupun dia sedang solat, ataupun bila kita tengah duduk azan, masuk Assalamualaikum ni, dia tengah duduk azan tu, puluh hayya ala solat, hayya kita dah bagi salam. Sini apa dia hukum dia? Makruh. Dalam keadaan seorang itu sedang makan dan makanan masih terdapat dalam mulutnya, maka tidak perlu untuk menjawabnya. Dan sekiranya tidak terdapat makanan dalam mulutnya, maka dibolehkan memberi salam dan wajib untuk menjawab salam. Lihat dalam Al-Azkar An-Nawawi, ada hukum. Jadi kesimpulan, berbalik kepada soal di atas dan dalil yang diberikan, maka dapat disimpulkan kepada beberapa keadaan. Sekiranya seorang itu sedang menjamu selera dan terdapat makanan, atau ia sedang mengunyah makanan di dalam mulutnya, maka makruh memberi salam kepadanya dan tidak perlu menjawab salam.
Namun sekiranya seorang itu dalam mulutnya tidak mempunyai makanan atau tidak mengunyah makanan, maka dibolehkan memberi salam kepadanya serta wajib jawab salam. Orang beri salam tu boleh jawab, dan dia yang mendengar tu tak ada halangan untuk dia menjawab, maka dia wajib jawab. Oleh itu dalam hal ini seharusnya pemberi salam memerhati situasi seseorang yang hendak diberikan salam ke atasnya supaya tidak mengganggu. Ini kata kita kena ceriklah, kita kena pandai dalam keadaan kita nak bagi salam. Semoga Allah SWT memberikan kefahaman yang sahih terhadap agamanya serta taufik dan hidayah untuk mengamalkan syariatnya dengan sebaik. Itu bab hukum memberi salam kepada orang yang sedang makan. Baik, seterusnya hukum menjawab salam yang bertulis. Hukum jawab salam bertulis. Kita buka WhatsApp, tengok kawan kita ni, Assalamualaikum, Assalam saja kan tu. Apa hukumnya? Ini juga saya rujuk kepada dalam jawab mufti ya. Betul. Kita ada soalan dia. Saya selalu mendapat pesanan ringkas daripada keluarga dan kawan-kawan di aplikasi WhatsApp. Dan selalunya mesej mereka dimulakan dengan lafaz salam ataupun Assalamualaikum. Soalan saya, adakah wajib kita menjawab salam tersebut? Kita dapat mesej kan? Wajib tak wajib jawab? Sebab hukum saya tak jawab, besar kan? Bagi itu tak apalah sunat. Menjawab tu wajib. Jadi dalam keadaan bertulis, salam yang bertulis. Okey, dia mulakan jawapan tu macam yang tadi. Ada dalil daripada surah kan? Kita terus pergi kepada hukum memberi untuk salam. Hukum memberi salam asalnya ialah sunat yang sangat dituntut. Adapun menjawabnya adalah wajib. Ada dalil yang wajib. Okey. Cara menulis lafaz salam. Sebelum kita membahaskan lebih lanjut berkenaan hukum menjawab salam yang bertulis. Okey. Ini bawa macam mana nak tulis dulu. Kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimanakah susun lafaz salam itu ditulis. Adakah lafaz salam yang terdapat dalam penulisan ataupun mesej tersebut dikira sebagai salam apabila ia ditulis dengan lafaz yang penuh, atau boleh memendekkan hanya dengan lafaz assalam sahaja? Ada orang dia tulis penuh, Assalamualaikum, dia je tu kan, ada orang dia tulis assalam sahaja. Ada orang sibuk SLM je kan, kita bisa jumpa kan. Kadang kita mungkin buat itu, sibuk nak tulis panjang-panjang kan. Para ulama telah berbeza pendapat mengenai memendekkan lafaz salam kepada lafaz assalam sahaja. Ulama berbeza. Sebagian ulama tidak membenarkannya, seperti Abu Hasan Al-Adawi menyebut dalam hasyiahnya bahawa tidak boleh dengan hanya lafaz assalam sahaja, sama ada ketika memberi salam ataupun menjawabnya, kerana ia adalah ibadah. Kita bagi salam itu ibadah, boleh dapat pahala, dan bila kita buat kita boleh dapat pahala. Ada disebut dalam kitab disebut kan. Manakala sebagian yang lain mengharuskan lafaz salam diringkaskan hanya kepada assalam ataupun salam saja, sama ada ketika memberi atau menjawab. Syekh Al-Utsaimin telah menyatakan bahawa tidak mengapa memendekkan lafaz salam menjadi assalam, kerana Nabi Ibrahim AS ketika menjawab salam para malaikat, dia menjawabnya dengan lafaz salam, iaitu dengan makna Waalaikumsalam, ya, ke atas kamu semua kesejahteraan. Begitu juga tidak mengapa ketika memberi salam, jika seorang bersalam dengan lafaz salam, iaitu makna Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu semua, dengan lafaz assalam, iaitu bermaksud Assalamualaikum. Okey, pendapat Syekh Utsaimin ini dikuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat. Kalau dia tulis salam tu, niat dia apa? Kalau kita baca lah, kita dia berjaga, niat dia memang nak bagi salam. Niat dia tu nak bagi salam, cuma dia tulis ringkas. Hal ini kerana seorang itu tidak akan menulis atau memendekkan lafaz salam, melainkan dia berniat atau bermaksud mahu memberi salam. Misalnya dia menulis di awal mesejnya salam, ataupun
dia ringkaskan. Contoh dia buat ke sini dan yang tulis ni apa ni? ASLMKM. Kita buka mesti dia gitu. ASLMKM. Kita nak baca macam mana tu? Kalau SALAM kita baca lah salam kan. Ini dia tulis AS. Atau apa-apa singkatan yang boleh difahami daripadanya bahawa penulis memaksudkan sebagai memberi salam. Kalau kita baca tu, oh ini Assalamualaikum lah. Tapi kalau ditulis GDMN, kata-kata GDMN, good morning, betul lah, kan? Maka tak wajiblah, itu bukan maksud tu pun, perkataan tu pun tidak menunjukkan salam. Ni kadang-kadang ada kan untuk viral kan, yang ni tak boleh kan, kena tulis assalam. Tulis salam saja tak boleh jawab sebab tidak membawa maksud memberi salam. Justru bila kita baca ni, bila kita tak balas, tak gaduh lah, taklah kata ni salah, sebab ada ulama berbeza pandangan. Tapi lebih baik kalau kita dapat tulis penuh, lebih baik. Kalau malah nak tulis, buat je lah voice, Assalamualaikum, send. Sekarang ni kita tahu kalau kawan saya tu dah banyak tak tulis lah kat WhatsApp ni kan. Apa dia guna apa? Voice ni, voice note lah. Ada salam dalam WhatsApp tu kita wajib jawab. Ya, boleh jawab. Okay. Nanti kita tengok ni. Jadi dia pun cerita cara tulis. Kan cara tulis. Kalau kita dapat kan, kalau kita jawab dia tak clear boleh. Jawab dia Bila dia bagi salam tulis, kita jawab dia dalam diri kita. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita tak reply mesej itu dengan salam kan, tak apa. Yang penting kita dah jawab. Jadi boleh kalau ikut ialah. Namun jika lafaz tersebut dapat ditulis dengan penuh seperti Assalamualaikum, maka itu adalah lebih baik dan keluar daripada khilaf. Kita lebih selamat lah kalau kita tulis penuh. Assalamualaikum. Tu assalamualaikum tulis Assalamualaikum penuh. Assalamualaikum warahmatullahi, itu lagi afdal, lagi baik. Tapi kalau kita tulis ringkas, maka boleh. Ada ulama membenarkan. Masuk tu Assalamualaikum boleh. Betul, ada dalam ulama juga. Dulu kan jangan tulis salam saja, kena tulis assalam. Assalam. Kita tapi kalau lagi penuh lagi cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tu tulis WBT. Sekarang ni sekarang ni kita dah banyak guna apa kita panggil? Stiker. Stiker tu dah cantik, dah dibuat siap doa lagi. Kan pagi-pagi baca Islam kita hantar dekat guru bangsa. Apa kan? Guru doa pagi-pagi tu kan, Assalamualaikum kan. Yang kita berjawab Waalaikumsalam dan amin ya rabbal alamin. Dah siap dah dalam tu. Cuma kadang kita tak baca, kita forward je. Tu pun tak apa kena. Eloknya kita baca dulu. Sama macam kita dengar kematian kan. Dengan kematian dah ada dah stiker tu. Apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada doa sebenarnya kan. Cumanya kesilapan kadang-kadang kalau saya bukan terberlaku juga begitu. Kita tak baca pun, kita forward saja. Yang tu tak kena. Eloknya kita baca dulu, kemudian baru kita forward. Ataupun kita baca aja tak forward tak apa. Kan? Bila kita dengar kematian kan kita elok dulu. Itu stiker. Baik. Jadi kita keluar daripada khilaf itu adalah lebih apa. Baik, menjawab soalan yang bertulis. Berbalik kepada soalan yang telah ditanyakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Surah An-Nisa ayat 86. Yang tadilah yang kita baca tadi itu maksudnya yang kalau kita dibagi salam tu dengan suatu salam, suatu penghormatan, maka kita disuruh balas dengan penghormatan yang lebih baik ataupun sama. Kemudian ada dalil yang lain. Saya jelaskan sikit. Okay.
Baik, Dr. Muhammad Az-Zuhaili ketika mensyarahkan kaedah ini menyatakan bahawa penulisan antara orang yang tidak hadir sama seperti pertuturan sesama orang yang hadir. Dia tak ada depan kita, tapi dia tulis tu seolah macam dia duduk di depan kita. Hal ini kerana pen walau tulis merupakan salah satu alat bicara ini untuk menyampaikan salah tu. Dia tulis tu asalnya kan. Sesungguhnya Nabi SAW telah diperintahkan untuk menyampaikan risalah agama ini kepada manusia seluruhnya. Ada kalanya baginda SAW telah menyampaikan kepada mereka melalui penulisan, ini melalui surat, dan ada kalanya melalui pertuturan. Ya. Dia sama, walaupun dia bertulis, dia seolah dia depan. Ini ada kitab dia kat sini lah. Oleh yang demikian, dapat difahami bahawa jika seseorang menerima pesanan ringkas daripada WhatsApp ataupun yang lain lah, ataupun membaca surat ataupun yang lain, yang mana terkandung di dalamnya lafaz salam, dan lafaz salam itu ditujukan kepada orang yang membaca, hendaklah dia menjawabnya, kerana hukum pada penulisan sama kedudukannya dengan pertuturan. Ya. Hukum pada penulisan sama dengan hukum dengan pertuturan. Ini ke patuan lah. Maksudnya kalau kita buka mesej tu, jawablah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau nak balas balik, kalau nak reply mesej tu, tulislah. Nak tulis penuh lagi nanti. Kalau malas, kita pegang pendapat yang kata tadi, boleh tulis ringkas tu. WSM ke WSLM ke, tapi lebih afdal kita tulis penuh. Kesimpulan kita, daripada perbincangan di atas, kami menyimpulkan kepada beberapa perkara. Amalan memberi salam sangat digalakkan oleh Islam, dan perbuatan tersebut adalah antara amalan yang paling baik, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, beritanya berkaitan dengan Islam apa yang terbaik, kan? Yang maksud kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Hadis sahih riwayat Bukhari. Boleh memendekkan lafaz salam kepada lafaz assalam ataupun salam ketika mengucapkannya. Manakala bagi tulisan atau pesan ringkas SMS, termasuk juga lafaz-lafaz yang telah dipendekkan yang difahami dengan maksud salam. Walaupun begitu, yang paling baik dan keluar daripada khilaf adalah memberi salam atau menulisnya dengan lafaz yang sempurna, sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Perkara ini adalah sebagaimana umum kaedah al-i'tibar bi maqasid la bil alfaz. Sesuatu itu dikira berdasarkan kepada niat dan tujuan, bukan kepada lafaz semata-mata. Seperti kan? Maknanya kalau dia tulis kat situ, tujuan dia memang nak bagi salam. Tujuan dia nak bagi salam, maka sudah. Wallahu a'lam. Ustaz, saya tadi berkaitan dengan salam. Kalau kita nak pergi melawat kubur, kita kena beri salam. Nah, disunatkan. Kalau kat kubur tak jawab. Apa kita kena jawab lagi ya. Memang bukan untuk dijawab. Kan? Kita bagi salam tu, kalau kita nak suruh ahli kubur tu kan, Assalamualaikum ya ahli dia tu kan, nak kita jawab kan. Tujuan kita apa? Mengucapkan doa kepada orang yang meninggal, orang yang telah meninggal. Biasanya dekat masjid ada, dua tempat kita ada tak? Biasanya ada tu kan, signboard tu. Assalamualaikum boleh, Assalamualaikum ahli dia. Okey. Ustaz, biasanya kadang-kadang beri salam ni ada double makna. Yang lelaki nak murad, tak jawab salam berdosa. Boleh jadikan macam tu pada perempuan. Kita baca Al-Kafi bilangan 6, hukum memberi salam berlainan jantina. Ada hukum dia. Kita baca. Kan kita baca ni. Baik, dia kata soalan. Saya nak tanya hukum berkenaan salam. Ada salam yang kita tak boleh jawab bila orang bujang bagi salam ke anak dara. Soalan ni, niat nak murad. Anak dara pun tidak payah jawab salam, dia takut fitnah. Bagaimana duda atau janda atau lelaki yang sudah kahwin bagi salam kepada wanita yang sudah berkahwin? Kalau bagi salam kepada kumpulan wanita, mohon penjelasan. Banyak soalan dia. Saya baca hari ni. Kalau tuan-tuan tak ada, boleh rujuklah. Type kat Google tu kan, yang mufti tu keluar. Banyak.
Al-Kafi bilangan 666. Banyak hukum-hukum kan. Saya suka rujuk tu sebab dia dah, kita kata apa, dia dah rumuskan. Kita baca senang. Dia dah rumusan dan ada dari, jadi ada sumbernya, tapi saya tak baca sumber tu sebab panjang kan. Seperti ni. Okey. Jawapan dia sama, dimulakan dengan surah An-Nur ayat 61 tadi tu. Tentang apa nama? Surah An-Nur ayat 80, ayat 86. Berdasarkan soalan di atas, persoalan ditimbulkan dengan hukum lelaki dan wanita yang ajnabi, orang asing, wanita yang asing memberi salam antara satu sama lain. Perkara ini ada dibincangkan oleh para ulama. Imam An-Nawawi menyebut dalam Al-Majmu', hukum memberi salam kaum wanita dengan wanita lain adalah sama hukumnya antara lelaki dengan lelaki. Hukumnya sudah dekat samalah hukum itu kuasanya. Okey, pada ashab ulama mazhab kita mengatakan jikalau seorang lelaki memberi salam ke atas seorang perempuan atau perempuan bersalam kepada lelaki, sekiranya di antara mereka berdua terdapat hubungan mahram ataupun perkahwinan yang boleh kahwin atau hamba, maka hukumnya adalah sunat dan menjawabnya adalah wajib. Namun sekiranya tidak ada hubungan tersebut, maka tidak wajib menjawabnya. Sekiranya wanita tersebut sudah tua, maka boleh kerana dia keluar daripada punca fitnah. Berkata Al-Mutawaddi, jika seorang lelaki memberi salam kepada seorang pemuda, seorang lelaki memberi salam kepada seorang pemudi, maksudnya seorang perempuan yang asing, tidak boleh baginya untuk menjawabnya. Kalau perempuan itu yang memberi salam, makruh bagi lelaki untuk menjawabnya. Yang tak kenal, yang maknanya kalau kita orang lelaki bagi salam, dia tak wajib, perempuan tu tak wajib jawab. Tapi kalau orang perempuan bagi salam kepada orang lelaki itu makruh. Allah Alam. Ini dalam kitab. Sekiranya sekelompok wanita memberi salam kepada seorang lelaki atau sekumpulan lelaki memberi salam kepada seorang wanita, maka hukumnya adalah sunat. Jika tidak ditakuti bagi kelompok lelaki atau wanita itu sebarang fitnah. Jika tidak ada fitnah, maka bolehlah. Macam balik kepada soalan tadi, tengok ada tak boleh berlaku fitnah tak? Kalau boleh berlaku fitnah, maka tidak wajib jawablah. Itu ya. Okey. Ini berdasarkan kepada hadis Asma bin Yazid radhiyallahu anha yang berkata, "Marra alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina." Maksud Nabi sallallahu berjalan menghampiri kami dan memberi salam kepada kami. Nabi memberi salam kepada sekumpulan perempuan. Riwayat Abu Dawud. Hadis ini adalah hadis hasan. Begitu juga hadis Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Yang bermaksud dalam kalangan kami ada seorang wanita tua yang selalu mencabut pokok daripada akarnya, lalu memasukkan ke dalam periuk dan menambahkan serbuk barli ke dalamnya. Apabila kami selesai solat Jumaat, kami beredar dan memberi salam kepada wanita tersebut dan beliau memberi kami makanan. Yang boleh bagi pada wanita tua yang tidak menimbulkan, kita kata apa, kalau kita bagi salam tu dia tak perasan lah kita suka kat dia ke dan sebagainya kan, ada tujuan-tujuan lain tu. Dia sebenarnya nak mengelakkan daripada fitnah ya. Agama ni dia nak jaga kita daripada kita terlibat dalam fitnah. Sebab tu kena tengok keadaan lah. Okey. Berdasarkan kenyataan di atas, jelas kepada kita bahawa hukum memberi salam antara lelaki dan wanita adalah diharuskan dengan syarat-syarat yang ditetapkan, iaitu aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah. So kita lihat orang yang bagi salam pun kena tahu, orang yang mendengar salam pun dia tahu. Kalau jawab ni tadi dia perasan ke dia apa ke, so kita timbang atas ilmu kita, pengalaman kita kan. Kita kenal orang ni contoh kan, ni kalau bagi salam ni dia mungkin ada tujuan-tujuan yang tidak baik. Jadi kita nak jaga tu. Jadi harus dia aman daripada fitnah. Syarat ini pula diikat oleh para ulama dengan hubungan mahram.
Namun melihat konteks muamalat pada hari ini, dia kata dalam situasi hari ini, dia kata kami cenderung kepada pendapat bahawa situasi aman daripada fitnah itu tidak hanya berlaku dalam hubungan mahram sahaja. Antara bentuk-bentuk memberi salam yang dibenarkan juga ialah apabila berkait dengan keperluan ataupun hajat yang tidak membawa kepada syahwat. Contoh, anak murid perempuan bagi salam kepada guru lelaki, ataupun ketika buat contoh sini, ketika di kedai, di pasar, kita bagi salam kan. Lepas tu orang ramai dengar, so tak ada orang dengar pun, orang lain dengar pun macam tak ada apa, biasalah kita bagi salam kan. Ataupun pekerja di kaunter, orang kerja dekat Speedmart ke, kerja kat mana-mana tu, pelanggan masuk tu dia bagi salam. Menimbulkan fitnah tak? Pekerja tu lelaki, perempuan masuk kan, dia bagi Assalamualaikum. Dia di kaunter kan, Assalamualaikum, ada urusan apa? Pada adatnya tidak ada apa kita kata tidak ada fitnah, aman kan. Kecuali kalau kita dengar saya macam dia, itu lain. Tapi secara fitrahnya memang sebenarnya tak ada. Ustaz, kalau kita misalnya tengah pasal kan, kita bagi salam kat kawan kita kan. Jadi orang lain tu dengar, orang lain tu wajib jawab tu. Kalau kita bagi salam kat kawan kita, tapi orang lain ada dengar. Tapi yang dia dengar, dia dengar, dia wajib jawab. Masa dia dengar salam tu, dia dengar salam tu. Macam kita bagi ni, mungkin dia tak perasan, dia pun tak tahu ada orang kat dia ke. Terus dia jawab. Dia pun tak tahu tujuan kita bagi kat siapa kan. Kita tahulah tujuan kita. Dia yang mendengar tu, kita tahu tak? Dia tak tahu, cuma dia jawab lebih baik. Jadi kita kalau kita dengar orang bagi salam, kita jawab juga. Kita jawab juga kan. Kalau bagi salam kat radio, kadang-kadang radio tu recorded, bukan live. Itu kena tengok rujuk pada dia. Macam mana? Itu kalau ikutnya, buat tujuan radio tu bagi salam tu kepada semua kan. Masuklah kita yang mendengar, maka wajib kita jawab lah. Pada saya, Allahu'alam. Itu tak ada dalam ni. Tapi kalau dari segi tujuan dia bagi salam tu untuk semua ke dia pilih-pilih kat radio. Kita dengar radio Melaka kan, Assalamualaikum untuk orang Kuala saja. Orang majlis tanah tak payah jawab. Tak tahu kan. Jadi kita wajib jawab lah. Allahu'alam. Kalau salam tak mahal. Okey. Di kaunter ataupun meminta fatwa daripada seorang alim dan lain-lain. Justru bagi soalan yang diajukan adalah menjadi hak saudari, dia kata, membuatlah yang bertanya untuk tidak menjawab salam sebut, khususnya jika dibimbangi fitnah dan gangguan daripada orang. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan dan kebaikan kepada kita semua. Wallahu'alam. Jadi nanti saya tanya, kita tengok kan apa hukum jawab dari dia. Mungkin ada kot, saya tak jumpa. Wallahu'alam. Kan, apa? DJ bagi salam. Setakat ilmu yang saya ada sikit ni, kena jawab. Tapi kalau geram sangat, mungkin dah tak jadi, wajib lah kot kan. Wallahu'alam. Baik, kita sambung. Kita baru masuk tadi kita. Dia kadang-kadang nak nampak macam simple tajuk ni, tapi bila kita baca, banyak ada ulama ada keluarkan hukum fatwa berkaitan dengan ni. Banyak lagi. Ni baru bab salam kan. Banyak kan. Kalau kita ada kitab yang tebal-tebal kan, kalau kita nak baca tak pernah nanti so rujuk yang dah kita kata apa, badan yang authority untuk keluarkan fatwa. Kita bacalah. Allahu'alam. Baik, tajuk kita tidak masuk ke rumah sebelum meminta izin. Baik, seorang Muslim yang berakhlak mulia sebagaimana diperintahkan Islam tidak akan masuk ke rumah orang tanpa meminta izin terlebih dahulu. Meminta izin ini adalah perintah Allah yang tidak boleh diabaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan
fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Surah An-Nur ayat 27 hingga 28. Itu maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu. Kalau rumah kita dengan senang-senang masuk sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Ini rumah siapa-siapa lah, beri salam, tak ada orang jawab salam, kan? Kita jangan masuk, tolak pintu, buka pintu, tengok ada orang tak ada orang. Dan jika dikatakan kepada kamu kembali, balik sibuk ke apa kan, maka adalah kamu kembali. Itu lebih bersih bagi kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini firman Allah SWT. Jelas kan maksudnya kan? Masuk rumah orang kena minta izin. Kemudian dalam surah An-Nur juga ayat 59. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza balagha al-atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kama sta'zana alladziina min qablihim. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu 'alimun hakim. Dan apabila anak-anak kamu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Kalau anak-anak muda sekolah kan masuk pendidikan mesti kena minta izin dulu. Hanya setelah mendapat izin masuk ke rumah orang barulah dapat terhindar daripada kecurigaan. Maka tidak ada ruang untuk perbuatan mengintai dan mencuri masuk sehingga menimbulkan kecurigaan ataupun keraguan. Kita tak buat kot benda ni tak? Tak buat kan? Ada orang ini. Ini kalau dia pergi rumah orang ni dia main terjah yang masuk kan. Tengok pagar buka kan. Oh, bawa putus tu masuk kan. Duduk tu depan pintu. Ada tak dalam masyarakat kita macam tu? Susah nak jawab kot, saya contoh tak buat tapi saya rasa ada. Kadang-kadang yang buat ni bukan orang luar, orang yang biasa dengan kita, orang yang rapat dengan kita, kaki geng-geng mancing dengan kita, geng-geng kan. Jadi tengok ada depan pintu lah. Meminta izin terlebih dahulu itu lebih mulia dan lebih baik untuk dia kata reputasi, untuk hubunganlah kedua-dua, tetamu dan juga tuan rumah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang beriman ketika dia memerintahkan hal itu. Terdapat kebiasaan tertentu ketika meminta izin yang ditetapkan oleh Islam terhadap umatnya agar dilakukan ketika menziarahi seorang. Pertama dia kata, masa nak bagi salam tu, tidak berdiri betul-betul di hadapan pintu. Ini kita ulang lagi ni. Dah belajar lah waktu sekolah kita dah belajar ni. Tetapi adalah berdiri di sebelah kanan atau kiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Abdullah bin Al-Bush Rasulullah ini berkata, bila Nabi mendekati pintu untuk meminta izin masuk, baginda tidak berdiri betul-betul di depannya, tetapi baginda berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jika baginda diizinkan masuk, maka baginda masuk. Jika tidak diizinkan, baginda Nabi SAW pulang. Ya, mana kalau kita bagi salam tu jangan duduk tengah-tengah pintu. Mana kalau orang buka pintu tu kan, dia tak tahu nampaklah apa yang ada di dalam. Ada. Ini pun nampak macam mudah ni, tapi kalau kita tak beringat ustaz pun buat, duduk diri tengah baca tu kan, kalau kita tak beringat balik bila kita baca ni, kena diri kiri ataupun sebelah. Maksudnya bila orang buka pintu tu, kita tak nampaklah straight sampai dalam rumah. Itu tujuan dia. Baik, hukum meminta izin itu bertujuan untuk melindungi privasi Allah.
Ya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW maksud meminta izin itu diwajibkan untuk tujuan agar tidak melihat, tidak tengok benda-benda yang aib dan sebagainya. Kan? Oleh kerana itu, orang yang minta izin tidak dibenarkan berdiri betul-betul menghadap itu, yang membolehkan dia melihat terus ke dalam rumah ketika pintu dibuka. Mudah ya. Tapi kalau tak beringat, kita tak buat macam ni. Okay, yang kedua, dia memberi salam dan meminta izin. Meminta izin sebelum salam itu tidak betul. Bagi salam dulu. Assalam qabla kalam. Ya. Salam sebelum kita bercakap apa, kita dielokkan bagi, kita disunatkan kita bagi salam dulu. Dalam kes ni, dalam situasi ni, kita bagi salam baru kita minta izin. Cuma yang kita ni kadang-kadang kita izin kita mau minta, salam kita bagi. Tak tahu aku, saya pun mungkin macam tu lah kot. Kita bagi salam, kita pergi rumah orang, Assalamualaikum. Jarang aku kita dengar, boleh masuk tak? Jarang. Tak tahu, orang tua-tua dulu mungkin ada. Bawa lah. Tapi masuk. Jarang ni, boleh masuk tak? Kecuali tuan rumah, pelawar dulu. Waalaikumsalam, sila masuk. Masuk kan, itu kita masuk lah. Tapi kalau dia tak kata sila masuk ke, jemput masuk ke, kita duduk jangan. Kalau ikut tak boleh masuk tu. Kecuali kita minta izin tu, boleh masuk tak? Tapi kalau kita minta izin pun tak, dia pun tak peluang masuk, sembah dekat luar dia. Kan? Kalau dia peluang masuk, okey, selesai. Kalau dia tak peluang masuk, tapi kita nak masuk, kita kena minta izin. Ini adab kan? Adab yang diajar oleh Nabi SAW. Yang kadang-kadang kita, kalau kita tak beringat, kita tak buat. Satu. Yang kedua, kalau benda budak-budak ni mana terjah kan? Masuk kan? Inilah sunnah Rasulullah SAW. Baik, yang nombor 3. Saya pendek sikit. Orang yang minta izin itu haruslah memperkenalkan dirinya bila ditanya, siapa kamu? Jika kita tak kenal lah. Dengan memberikan nama ataupun kunyah tu, bukan kunyah. Kunyah ni gelaran. Kunyah gelaran. Orang kita kan banyak gelaran kan. Dia jarang sebut nama. Pak Long ni dia tak sebut nama dah. Kan? Macam saya Nasri, kalau balik Kedah tu dia pangkat panjang. Ini panjang. Itu gelaran. Dia tidak boleh menyahut dengan istilah kasar dan tidak jelas. Seperti kita kata apa? Bila ditanya siapa ni, tuan rumah tanya siapa ni kan? Malam-malam tekan locik kan? Rumah tak ada CCTV, tak nampak kan? Siapa? Tak boleh sebut apa? Aku lah, aku sebut aku ya. Kita tak sebut ni aku. Ataupun ucapan lain yang tidak menjelaskan tentang identiti orang tu. Saya cikgu. Mana orang ni? Kan? Kalau sebut imam, imam mungkin tak ramai. Kan? Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku menziarahi Rasulullah dan mengetuk pintunya. Baginda bertanya, siapa itu? Aku jawab, aku. Lalu baginda berkata, aku. Dua kali. Aku tu seolah Nabi tanya apa? Aku tu siapa? Seolah baginda tidak suka dengan jawapan itu. Sahih riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka Rasulullah mengajar kita bahawa sunnah ketika meminta izin untuk masuk ialah menyebut nama dengan terang. Kalau tuan rumah tak kenal lah. Itulah dikehendaki oleh sunnah baginda. Abu Dzar radhiyallahu berkata, aku keluar pada satu malam lalu mendapati Rasulullah berjalan sendirian. Aku pun berjalan di sebalik bayang-bayang yang disuduh oleh cahaya bulan. Baginda berpaling lalu melihatku. Maka baginda bertanya, siapa itu? Aku berkata, Abu Dzar. Sebab apa? Nabi dalam keadaan yang sama-sama tu tak kenal siapa. Nabi tanya siapa ni? Tak boleh terjawab, aku lah. Dia tu kan sebut nama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, yang keempat, saya masuk ya. Dia harus balik jika disuruh tanpa rasa marah ataupun rasa kecewa. Kalau tuan rumah tak izin, aku sibuk ada amal lain kali lah, main esok lah, kan ada petang sikit, ni aku nak keluar ni, kan, contoh. Maka dia kena balik. Jangan duduk
marah lah yang kata tuan rumah ni kan sombong lah apa dah. Memang itu hak tuan rumah. Kalau kenal kat kita, kawan kita buat bini agak asal dia kan. Tiba-tiba kan, mi kan, datang rumah kita. Sebut ni, main pula ni, petang kan. Kalau kita boleh terima, mudah alhamdulillah lah. Tapi rasa berat tu. Kalau kenal kat saya pun, jangan rasa sembang lah kan. Yang main dia jauh, tak boleh masuk. Makin jauh-jauh kan itu kan, ada. Kalau kenal kat saya pun, hati tu kalau tak betul-betul terasa tak? Kadang-kadang sebesar bila kawan kita datang rumah, kita tak ada rumah, jadi cara tak sengaja kita tak ada rumah. Tapi waktu tu kawan kita nak pergi rumah tu nak tumpang bilik air. Jadi kan isteri nak bagi masuk sebesar. Tapi kawan kita ni pula dah betul-betul dah sakit perut contoh kan. Situasi kita macam mana Ustaz? Kadang-kadang kita sebesar. Dia pun tak boleh juga. Kena carilah alternatif lain. Fitnah lebih besar daripada yang kalau benarkan masuk itu, fitnahnya lebih besar. Kan? Sebab kita tak ada rumah. Yang ada mungkin rumah kita je. Yang main tu kawan kita lelaki memang dia kenal. Kan? Yang tu dia pandai-pandai lah aja lah macam mana pun. Carilah yang mudarat yang lebih ringan daripada masuk orang tengok mudarat dia lebih besar. Wallahu a'lam. Ada yang pernah kenal dia tak? Kita pergi rumah orang dia suruh balik. Ada tak pernah kenal? Mungkin di rumah orang yang tinggal tu isteri dia. Yang datang lagi dia cakap suami tak ada rumah, balik dah dulu. Macam tu je. Okeylah, kita faham lah kan. Itu biasa. Itu biasa. Kalau kita tak balik juga, tunggu juga. Itu kita tak reti. Tak reti. Ini memang tak main masjid dengan kuliah malam ni. Kalau orang main kuliah malam ni, dia faham lah kan. Tapi kalau main kuliah malam ni balik, buat panggil sama, kena baca lagi lah kita ni kan. Wallahu a'lam. Ustaz, sekarang soal masalah di online kan. Itu kalau dia faham dia tak buat macam tu lah. Kita faham. Tapi orang tu kalau orang yang yelah kita beli Shopee, dia hantar sekarang kan ada depan itu kita kan. Kalau dia faham dia tak buat. Tapi kalau dia tak faham, kita pun kena pada situasi itu biasa kita yang faham ni kena cerdik kan. Kita tahu dia tak faham, dia malu depan rumah, sebelum buka pintu kita kena pesan lah kan. Kemudian pakai kalau rumah kita pakai tutup orang dia dulu. Kalau ada anak kita pesan jangan itu ada kita. Sebab mungkin yang datang tu dia tak faham kan, dia tak faham. Dia hantar barang. Dia tidak berlaku fitnah, tapi memang tu kerja dia masuk tu kan. Kerja dia. Cuma kita nak kena jaga supaya tidak berlaku fitnah ataupun tidak berlaku perkara-perkara yang mengaibkan. Wallahu a'lam. Dia dah banyak ni kita ada bertamu ni. Nantilah kita sambunglah lepas cuti. Lepas saya cuti lah kan. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada Allah, semua daripada diri saya sendiri. Kalau ada mana-mana salah dan silap, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.